أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Menyambung pembacaan daripada kitab Al-Usus wal Muntalaqat karya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, muka surat 363. وقد أشرنا في كتابنا التليد والطارف إلى أول ظهور مراحل فتنة المسيح الدجال في الأمة المحمدية كما وردت في النص الشرعي، وهي مرحلة مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وهي المرحلة التي ظهر فيها الدجل السياسي حتى تمكن أتباعه من التأثير على الواقع الاجتماعي وتجرؤوا بما نسجوه من ملابسات الحيل والتهم والقضايا على قتل عثمان رضي الله عنه، وكيف انتقلت القضية من المطالبة بإصلاح الواقع السياسي إلى قاتل حامل قراره. وهذه المرحلة مفصل هام في دراسة التاريخ الشرعي مربوطا بالأحاديث النبوية في فقه التحولات. Kata Al-Habib, kami telah mengisyaratkan di dalam kitab kami At-Talid wa Tarif kepada penzahiran pertama marhalah-marhalah fitnah Dajjal di dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana datang ia di dalam nas syarak. Maksudnya
di dalam sebuah kitab yang dikaryakan oleh Al-Habib, beliau telah menjelaskan bahawasanya bilakah bermula dan zahirnya marhalah ataupun fitnah Dajjal di dalam umat Nabi Muhammad. Adapun fitnahnya sepanjang zaman. Namun dari segi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, permulaan kemunculan fitnah kedajjalan itu adalah pada ketika fasa pembunuhan khalifah yang ketiga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada zaman Sayyidina Uthman ataupun pada fasa ini telah menampakkan dirinya fitnah Dajjal ataupun kedajjalan dalam bentuk politik, dalam bentuk siasah. Maka dengan segala helah dan perkara yang dikaburkan, memungkinkan pengikut fitnah ini memberi kesan kepada realiti masyarakat. Memberi kesan. Dan mereka begitu berani dengan apa yang mereka tenunkan, maknanya apa yang mereka rancangkan dengan pelbagai helah, tuduhan dan peristiwa-peristiwa, sehingga perkara ini dipakaikan untuk menghalalkan pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Baca sejarahnya bagaimana boleh berlaku sehingga membawa kepada pembunuhan Sayyidina Uthman. Yang peristiwa itu bagaimana isu tuntutan supaya memperbaiki keadaan pentadbiran semasa. Maksudnya isu pembunuhan Uthman ini bermula dengan suara-suara, kumpulan-kumpulan, golongan-golongan yang mendesak, yang menuntut menurut mereka supaya diperbaiki keadaan pentadbiran Sayyidina Uthman ini. Hal yang sedang berlaku di kalangan masyarakat daripada segi urus tadbir, pentadbiran dan siasahnya. Itu awalnya. Itu awal ataupun permulaannya. Akhir sekali membawa kepada membunuh pemegang kuasa urus tadbir, iaitu khalifah semasa pada ketika itu. Kita lihat bagaimana daripada isu yang tidak melibatkan pertumpahan darah, dengan segala helahnya, dengan segala tipu dayanya, membawa kepada idea membunuh khalifah. Semangat untuk memperbaiki urusan negara, kadang-kadang dia boleh membawa kepada ekstrim, menghalalkan darah pemerintah. Ini adalah satu fasa. Ini adalah satu fasa yang menjadi border penting, yang menjadi suatu fasa masa yang penting di dalam kajian terhadap sejarah syarak. Ketika kita membuat kajian seperti ini, diikat dengan hadis-hadis Nabi dalam konteks fiqh tahawulat. Ini yang merupakan suatu perkara yang istimewa daripada Al-Habib. Semua perkara itu bukan kita terpengaruh dengan sesuatu ideologi tertentu ataupun sangkaan tertentu, tetapi kita terikat dalam setiap kajian kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan fiqh tahawulat ini adalah ilmu untuk kita memahami hadis-hadis akhir zaman
sekaligus meletakkannya di atas neraca yang betul, membuat istimbat yang betul dalam konteks memahaminya. Bal inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mimma rawahu Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala awwalul fitani qatlu Uthman wa akhiruha khurudud dajjal walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin fi qalbihi mithqalu habbatin min hubbi qatli Uthman illa tabi'ad dajjala in adrakahu wa in lam yudrikhu amana fi qabri. Luar biasa hadis ini, diriwayatkan dalam Tarikh Dimashq oleh Ibnu Asakir. Fitnah yang pertama adalah pembunuhan Sayyidina Uthman. Dan yang terakhir adalah munculnya Dajjal. Demi zat yang jiwaku di tangannya. Tidak ada seorang lelaki pun yang di dalam hatinya ada sebesar zarah suka dengan peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman, melainkan dia akan mengikut Dajjal. Kalau dia menemui Dajjal, dia akan ikut Dajjal. Dan sekiranya dia tidak sempat menemui Dajjal, iaitu dia mati, dia akan beriman dengan Dajjal di dalam kuburnya. Di dalam kuburnya. Wa akhraja Ahmad an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala la taqtulu Uthmana fa innakum in fa'altum lam tusallu jami'an abadah. Janganlah kamu membunuh Sayyidina Uthman. Hadis riwayat Ahmad. Hari ini riwayat Imam Ahmad. Jangan kamu membunuh Uthman, kerana sesungguhnya kamu, kalau kamu melakukannya, kamu tidak akan sembahyang bersama buat selama-lamanya. Adakah kita faham apakah ulat yang ada dalam otak orang yang memberontak sekaligus membunuh Sayyidina Uthman? Orang Islam. Pada ketika itu, kita tak perlukan orang kafir untuk membunuh khalifah, membunuh menantu Rasulullah, asyarah mubasyarah, sahabat Nabi yang unggul. Tak perlu. Cukuplah dengan kejahilan. Cukuplah dengan ekstrim yang tidak terpimpin. Cukuplah dengan niat politik. Maka perkara jijik ini pun boleh berlaku. Bagaimana hati pembunuh-pembunuh Sayyidina Uthman boleh lunak untuk melakukannya? Apa syaitan yang telah merasuk pemikiran mereka? Semuanya bermula dengan tipu daya yang seolahnya indah. Kita berusaha untuk memulihkan, mengembalikan pentadbiran cara Rasulullah yang telah menyimpang daripadanya Sayyidina Uthman. Hasutan-hasutan ini termakan, berjaya ditanam dalam hati sebahagian orang. Nampak pemikiran ini hiasannya bagus, ideanya bagus, tetapi rupa-rupanya di hujungnya membawa kepada suatu dosa yang luar biasa, membunuh Sayyidina Uthman, sahabat Nabi yang unggul. La ilaha illallah. Wa an Samurata qala innal Islam kana fi hisnin hasin wa innahum thalamu fil Islami thulmatan biqatlihim Uthmana la tusaddu ila yaumil qiyamah. Sebab itu kita ingatkan betul-betul. Kita ingatkan betul-betul, inilah yang Nabi, antara perkara yang Nabi takutkan, daripada perkara-perkara yang tak melibatkan pertumpahan darah, tetapi dengan semangat yang tidak terpimpin, maka dengan anak-anak muda yang bersemangat, dia boleh bawa kepada idea pertumpahan darah. Kita sangat tidak bersetuju dengan penjarakan Saf. Dan kita tidak melihat keputusan itu wajar. Dengan segala ketidakseimbangan keputusan, dan tidaklah bersifat mesti seperti itu. Namun kerana terpaksa dan dikerasi,
maka kita tetap berjuang untuk menghidupkan masjid. Dengan apa pun keadaan masjid. Tidak membiarkan masjid terkapai-kapai. Kalau semua orang masjid ambil keputusan tak nak datang masjid, maka menanglah agenda Dajjal. Kosongkan masjid. Kosongkan masjid, maka dengan segala kekesalan, dengan segala kekecewaan, dengan segala sedih dalam hati, kita berjuang bersama masjid. Jangan tinggalkan masjid. Tetapi sahabat-sahabat yang berjuang dengan perkara ini, ada juga keluar daripada tulisan mereka, keluar daripada mulut mereka soal berperang. Soal berperang. Soal mengangkat senjata. Jangan. Jangan. Ini tipu daya. Ini tipu daya. Ini bukan perkara yang sampai syarak mengizinkan kita angkat pedang. Nampak macam bagus. Oh, hebat orang ni sedia perang. Kalau berperang dengan makna majazi tak apa. Maknanya kita lawan. Saya pun lawan. Kita pun bantah. Kita pun tak setuju. Bila ada peluang memang kita tidak akan melakukannya. Kita semayang rapat bila ada peluang lah. Tapi di tempat yang luar daripada kawalan kita, maka kita anggap kita terpaksa. Tapi jangan bicara sampai kata nak angkat pedang. Apa kamu nak angkat pedang, kamu nak bunuh siapa? Kamu nak bunuh siapa? Nak bunuh orang Islam? Nak mengulang balik sejarah pembunuhan Sayyidina Uthman? Jangan menjadi pencetus fitnah. Ini dah biasa berlaku sepanjang zaman. Sejarah mengajar kita tentang perkara ini, jangan mengulangi kesilapan ini. Jangan mengulangi kesilapan Syria. Jangan mengulangi kesilapan Syria. Maka kita terus memperkatakan kebincangan ini, tetapi dalam masa yang sama kita mempunyai semangat yang terpimpin. Pada muka surat 364. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Islam itu dahulu berada di dalam kubu yang kukuh. Dan sesungguhnya orang-orang Islam telah menjadi sumbing. Islam itu, orang-orang Islam itu, keadaan mereka telah menjadi sumbing dengan mereka membunuh Sayyidina Uthman, dan sumbing ataupun cacatnya keadaan itu tidak dapat ditampung dan tidak dapat ditampal sehinggalah hari kiamat. Wa akhraja Muhammad bin Sirin qala lam tufqadil khailul balaqu fil maghazi wal juyushi hatta qutila Uthman. Tidak akan hilangnya ataupun tidak ditemuinya kuda yang berwarna balak di dalam peperangan dan tentera sehinggalah terbunuhnya Sayyidina Uthman. Di dalam hadis-hadis dan riwayat-riwayat ini terdapat isyarat yang sangat penting kepada menyelinapnya fitnah dalam isu-isu umat Islam dalam bentuk siasah. Dalam bentuk siasah. Fitnah ini mempunyai tangan-tangannya dalam merobek-robek, dalam merobek sendi-sendi umat Islam dalam bentuk kepimpinan, dalam bentuk siasah. Dan sesungguhnya posisi Dajjal, beradanya Dajjal di dalam alam Islam dan orang Arab semenjak saat itu, maksudnya pembunuhan Sayyidina Uthman, bermula daripada apa? Cuba kita lihat bagaimana fitnah ini digerakkan. Bermula daripada titik apa? Bermula daripada poin apa? Poin ini sangat memberi kelebihan kepada perancang-perancang kerosakan. Mula daripada apa? Apa yang kita dapat faham? Dia bermula daripada titik
bertelagah soal isu kepimpinan. Siapa sepatutnya layak mentadbir. Isu ini adalah satu titik yang kalau digerakkan, dia boleh membawa fitnah yang besar. Walaupun nampak macam usaha itu bagus, siapa sepatutnya memegang qarar, siapa sepatutnya pemegang keputusan. Tetapi kalaulah digembar-gemburkan, dia akan membawa kepada idea-idea syaitan. Nampak seperti orang yang menyuruh kepadanya sedang berusaha memulihkan, tetapi tersimpan syahwat yang tersembunyi dalam hati dia. Tersimpan. Ada benda yang dia nak. Bukan soal Islam sebenarnya, tapi soal pribadi. Dia telah berlaku. Sehingga membawa kepada pembunuhan Sayyidina Uthman. Perkara yang ke-9, yataharrakul Masihud Dajjal wa ma'ahu min Yahudi Asbahan 70,000. Kemudian Syekh membawa beberapa peristiwa yang akan berlaku saat kemunculan Dajjal. Yang lebih terperincinya kita akan baca dalam pelajaran kita, iaitu bacaan hadis-hadis Dajjal daripada kitab Miskatul Masabih. Syaitan akan bergerak, Dajjal akan bergerak bersama dengannya daripada Yahudi Isfahan 70,000 orang. Dan peristiwa ini akan berlaku bila keluarnya Dajjal, dan dia akan keluar bergerak bersama dengan 70,000 orang Yahudi daripada Isfahan. Peristiwa ini akan berlaku selepas kemenangan Imam Mahdi terhadap kota Rom. Kemenangan Imam Mahdi terhadap kota Rom. Dan perkara ini, iaitu berita kemenangan Imam Mahdi ini, membangkitkan amarah Dajjal. Akan mengusik dia. Akan mengusik dia, dan dia akan keluar daripada tempat persembunyiannya. Seperti mana telah datang dalam hadis riwayat Imam Muslim, innahu yakhruju fi ghadabatin yaghdibuh. Dajjal ini dalam keadaan sekarang ini, berita-berita, maklumat-maklumat ni sampai kepada dia. Tetapi apakah perkara yang mengusik dia sehingga dia membuat kemunculan? Maka dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal itu dia akan keluar dalam keadaan kemarahan yang amat sangat. Kemarahan itulah yang telah mengusik dia sehingga mengeluarkan dia daripada tempat persembunyiannya. Illa anna Dajjala yabda'u badi'a dhi bad'in bida'wal iman wad diyanah was salah wat taqwa hatta yumila ilaihi an-nasa wa yuhibbuna wa lam yazal yadhharu hatta yaqduma al-Kufata 'ala al-Iraq thumma yudhhira ad-da'wa bin-nubuwah wa yatafarraqu 'anhu an-nasu thumma yadda'i al-uluhiyyah wa tadhharu al-'alamat wa tadhharu al-'alamat al-wadhiha bi kufrihi wa dajlihi wa yu'linu 'an huwiyyatihi. Ini satu perkara yang luar biasa yang disebut oleh Al-Habib. Awal-awal kemunculan Dajjal, dia tidak terus muncul